أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah masih lagi memberikan kita nikmat, masih lagi berikan kita nikmat kesempatan, kelapangan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi peluang untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dan hari ini berita gembira buat seluruh muslimat, yang mana orang-orang perempuan, kaum wanita, kaum hawa dah lama sangat-sangat merindui masjid dan
dan surau, dan hari ini dibuka peluang kepada muslimat pula untuk menghadiri surau dan masjid, dapat salat berjamaah. Syukur alhamdulillah, itu adalah nikmat yang cukup besar. Maka saudara-saudari hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah, marilah kita mengambil peluang ini dengan kita menjaga SOP, kita ikut dan patuh. Mudah-mudahan kita mengharapkan agar kita dapat melaksanakan ibadah ini sehinggalah berterusan tanpa ada sekatan lagi. Sebelum ni kita tidak dibenarkan datang ke surau dan ke masjid disebabkan virus corona ataupun COVID-19. Tapi syukur alhamdulillah, hari ini kita diberi peluang untuk kita datang ke surau dan ke masjid. Ambillah peluang. Walaupun agak janggal, sebahagian daripada kita agak kekok, nak kena bawa sejadah sendiri, nak kena pakai pelitup muka, agak rimas, tetapi ikutlah dengan solat kita yang ada jarak 1 meter. Walaupun ada sebahagian daripada kita agak kurang selesa, tapi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ujian masih lagi diberi peluang untuk kita datang dan solat berjamaah, maka ambillah peluang ini. Walaupun di luar sana ramai yang masih tidak mau mengikut orang kata arahan SOP, tapi kita di surau tunjuklah contoh yang baik, di masjid tunjuklah contoh yang baik. Mudah-mudahan sebagai contoh syiar Islam juga buat seluruh masyarakat di seantero dunia ini, saudara yang dikasihi Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada jawatan kuasa kerana pada hari ini menjemput saya datang ke sini. Alhamdulillah dapat bersama-sama pada malam ini. Saya rasa mungkin ini kali pertama kot. Dah banyak kali dah datang tapi tak pernah kuliah. Kan? Dah banyak kali datang ni bawa kendalikan majlis Qiyamul Lail saja. Qiyamul Lail. Dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat berpeluang bersama-sama dapat menyampaikan kuliah pada malam ini. Terima kasih. Sebelum saya teruskan, saya nak cerita sikitlah tentang diri saya. Ta'aruf mungkin ada di kalangan kita pernah bertemu tetapi bertemu dalam gelap. Kan orang pun dah gelap dah, lepas tu jumpa dalam gelap pula sebab Qiyamul Lail kan gelap. Kan tak apa-apa nak kenal. Lepas Qiyamul Lail balik macam tu saja, tak kenal. Nama saya ana akhukum fillah Muhammad Firdaus bin Abu. Muhammad Firdaus bin Abu. Sebab pernah saya sebut macam ni saudara yang dikasihi Allah, sebab pernah lepas kuliah orang tanya, ustaz ni nama apa? Lepas tu dah tak datang dah. Sampai orang kata kesudah tak kenal. Kenallah insya-Allah, nama saya Muhammad Firdaus bin Abu, berasal daripada negeri Kedah. Menetap di Selayang Baru. Tapi berulang alik lah sekarang ni. Dah orang kata insya-Allah akan menetap di Kota Puteri. Di Rawang sana. Ni pun daripada Kota Puteri. Sudah beristeri, anak 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Cukuplah sekadar tu dulu. Orang kata ta'aruf, sebab masa kita terlalu singkat. Insya' pun awal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah kita hayati satu tajuk kuliah kita, iaitu di antara golongan yang mempunyai ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya mesti kita kena tahu. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW cukup banyak menceritakan di antara ciri-ciri orang yang mempunyai kriteria apa? Kriteria orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Kita seringkali, acap kali kita pernah mendengar, apatah lagi kaum muslimin, setiap hari Jumaat kita akan dengar khatib ketika mana dalam khutbahnya khatib menyeru kepada kita, ittaqullah,
usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah. Saya mewasiatkan, saya berpesan kepada semua, bertakwalah kepada Allah. Kerana apa? Kerana hanya orang yang bertakwa sahaja yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka mendapat kejayaan. Kejayaan seseorang garis ukurnya bukan harta benda. Bukan orang kata kekacakan yang ada, kehansoman yang ada pada dirinya. Bukan sebab seseorang itu bijak ataupun cerdik. Bukan seseorang itu mempunyai rupa paras, kedudukan, keturunan. Tidak. Tetapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia adalah orang yang tinggi